Okey, saya akan rakam ni untuk masuk muat naik di YouTube, dan saya juga akan bersiaran secara langsung di page Tekno Usahawan KKTM Petaling Jaya. So saya akan bagi dia punya link untuk korang. Link tu korang boleh tengok. Kejap ya, saya akan bagi. Saya akan buat live kat situ in case kalau korang ada problem kat situ pun korang boleh refer kat situ. Saya akan bagi korang link dia. Kejap ya, saya bagi link. Kalau korang boleh type di YouTube lah, di Facebook kita bersiaran live stream juga. Live stream. Saya akan buka jap. Cuma dia tak berapa clear gambar, tak apalah. Okey. Tu dia. Saya cuba buat. Okey, kelas 1D dan 1E Okey. Startup business. Okey. So alright. So saya akan start sekarang. So korang akan tengok dekat dalam live stream saya juga untuk waktu ni. Sekejap ya, saya tunjukkan live stream ni. Okey, kita dah bersiaran dah dekat saya punya Tekno Usahawan ni. Sekejap ya, saya bagi dia punya link dekat dalam grup WhatsApp ya. Saya bagi link dekat dalam grup WhatsApp. Okey. Korang boleh tengok dekat dalam link WhatsApp tu. Saya dah bagi. Okey, kita nak tengok siapa yang masuk dulu. Copy link dan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp korang 1D. Okey, ini dekat dalam live streaming 1D dan 1E. Cuba masuk jap, nak tengok jap. Ada berapa ramai orang yang boleh masuk dalam Facebook. Saya nak buat sikit uji kaji. Okey. Boleh. Saya nak tengok berapa ramai yang masuk dekat dalam live streaming ni. Saya dah bagi address tu, just klik saja dan masuk dekat dalam live streaming tu. Okey. Kita nak tengok siapa yang paling awal masuk ya. Ada 18 viewers. Irfan yang pertama, terbaiklah Irfan. Irfan yang pertama. Saya nak ambil gambar yang antara yang paling pantas dalam sejarah ya. Okey. So, kita akan tengok sekarang. Okey, kalau ikutkan, saya akan share. Okey. Sekarang ni yang pertama adalah Irfan. Sekejap ya. Ni, remove column. Okey. Ada 22 orang yang menyaksikan saya waktu ni. Kita ada Irfan, ada Tiramisu, ada Irfan lagi, ada Cik Awa dah masuk, Evaluation Journey, Isa, Irfan, Asma dah masuk, okey. Ahmad Azhar dah masuk, Irfan sekali lagi, Irman dan Irfan lagi, Muhammad Kalish. Okey. Semua dah masuk kat sini. Ini tempat kita untuk rakaman. Rakaman ni akan korang boleh buat revision lah kat sini selain daripada YouTube yang saya akan upload lagi. So kat sini boleh buat revision apa yang saya cakap ya. Kalau bukti-bukti yang ada saya cakap yang tidak dan tidak berapa bagus tu boleh penambahbaikan untuk saya juga one day. So untuk waktu ni kita ada satu di Facebook ni, Facebook page, dan saya ada juga di Facebook Facebook Startup Enterprise. Ini Facebook Startup Enterprise untuk letakkan segala assignment dan juga tugasan-tugasan yang ada. Soalan saya dah hilang lah. Okey, ini adalah Facebook untuk startup. Wow, Lutfi yang paling awal
buat kerja ni. Okay, so segala assignment akan masuk ke dalam ni. So saya harap korang semua boleh add di Startup Enterprise KKTM Petaling Jaya. Dan saya harapkan korang boleh juga. Kat sini adalah segala tugasan masuk kat sini. Tugasan 1D dan 1E dekat sini. Dan juga sesi perkenalan diri dekat sini juga. Perkenalan diri. Alright. Okay, korang okay ke? Boleh tak korang respon sikit? Are you okay dekat dalam Discord? Halo, halo, halo. Okey je. Okay kan? Okay, tak apa. Tapi tu lah suara double lah. Suara double. Okay, sekejap ya. Sekejap. Oh, suara double suara double. That's mean saya kena tutup yang dekat dalam. Oh, suara double. Sekejap. Suara double Ada orang buka ke? Ke atas suara saya yang double ni? Sekejap ya. Tak, maksud saya dekat team dengan Facebook. Kat Facebook punya lambat dia punya suara dia. Oh, macam tu. Okay, saya akan stopkan yang di Facebook. Ke nak matikan kat Facebook? Korang matikan ke di Facebook, tak apa. Itu untuk saya tunjukkan untuk in case revision. Matikan di Facebook tu. Kita akan fokus on dekat dalam Meet. Dalam Meet. Okay. Boleh Okay. So apa-apa pun terima kasih. Korang boleh stop ni. Saya nak cerita ni supaya korang boleh share dekat mana saja nanti korang boleh masuk, boleh keluar dalam ni. Antara dua lah, korang masuk dekat dalam team pun boleh atau dekat dalam Facebook pun boleh. Boleh, dua-dua boleh. Okay. Cuma kalau dekat dalam Facebook, korang boleh ni lah, orang cakap apa, boleh komen dan sebagainya, boleh komen. That's why kalau boleh masuk kat Facebook lagi bagus. Masuk Facebook ke masuk dekat dalam Meet korang rasa? Facebook. Masuk Facebook lah senang. Sebab korang boleh tulis kat situ. Saya pun boleh tulis. Kat dalam Meet ni, saya tak boleh tulis. Tetapi, kalau dalam Meet, ya betul lah. Sama juga, kan? Saya pun akan sharekan perkara-perkara dekat dalam ni juga. Alright. Boleh Alright. So, untuk waktu ni, kita akan saya akan sharekan sikit dekat dalam Facebook pun okey sebab saya boleh share secara orang kata secara lebih mudah juga sebenarnya pendekatan ni. Okey. So macam ni sangat senang. Besar-besar boleh buka. Kan? Okey. So untuk subjek ni Startup Enterprise, saya harapkan anda semua boleh take note sebab sekejap lagi tugasan pertama adalah membuat peta minda ataupun mind mapping. Mind mapping dengan apa yang saya cakap ni korang akan buat. Akan buat apa yang saya cakap ni dan korang akan buat dalam satu muka surat saja peta minda tu. So ini adalah Startup Enterprise dan sebelum tu saya akan masuk dekat dalam korang punya grup tu. Grup tekno usahawan ni. Saya nak tengok apa yang korang borak. Korang boleh tulis kat situ apa sahaja dekat dalam Facebook. Kalau dalam team saya tak boleh baca. Korang tak dapat buka. Kelas tadi pun tak dapat buka. So, saya perlukan respon juga komen daripada korang kat situ. Okay. So, ini boleh nampak ke korang kat situ dekat apa yang saya tulis dekat dalam live tu? Boleh nampak ke? Nampak. Nampak kan? Okay. Ada 14 orang je yang masuk dalam Facebook setakat ni. So tak apalah kalau korang tak ada Facebook, nanti kita buat Facebook. Alright. So subjek ni Startup Enterprise ni subjek yang adik dia. Dia ada abang dia yang mana subjek Digital Enterprise. Digital Enterprise tu subjek yang bila lepas startup ni baru boleh masuk Digital Enterprise. Dan subjek ni dia punya matlamat dia adalah identify concepts of entrepreneurial knowledge in developing ideas by using a critical thinking skills. Bermaksud dia nak bagi anda semua awareness, kesedaran tentang macam mana kegairahan nak berniaga itu dengan meletakkan knowledge of entrepreneur skills itu dalam diri korang semua. Kemungkinan ramai pelajar-pelajar
yang daripada dulu juga tak nampak tak nampak tentang peri pentingnya berniaga. Saya sendiri bermula berniaga ni berumur 30 tahun. Agak lewat ke 30 tahun nak start berniaga? Agak lewat tu. Lewat kan? Tapi ada lagi orang lewat daripada saya, iaitu apa nama? Kentucky Fried Chicken punya owner. Start dengan umur 62 tahun dia start untuk menjadi usahawan dan boleh pula meletup. Macam tu. Jadi sebenarnya macam mana kita start pun, walaupun lewat ataupun walaupun awal lebih bagus lah. Hayat korang lagi panjang untuk buat bisnes. Macam saya, gerakkan hati saya tu terbuka umur 30 tahun baru start buat bisnes. Jadi saya rasa macam lambat sangat. Lambat. Tapi tak apa. Dengan ilmu yang saya ada ni, saya buat benda tu secara betul. Alhamdulillah. Usaha yang saya buat tu, orang kata usaha tangga. Tangga apa? Tangga kejayaan. Tapi sebenarnya peribahasa itu sebenarnya kurang tepat untuk orang nilai. Tangga sebenarnya usaha tangga kejayaan. Tapi kalau tak ada tangga, usaha semata-mata secara membuta tuli akan menyebabkan anda gagal dalam perniagaan. Jadi tujuan saya dibawa untuk mengajar subjek ni adalah memberikan tangga-tangga. Macam mana nak membina tangga supaya tangga itu sesuai untuk digunakan. Okey, itu yang pertama tentang konsep sahaja. Nombor dua, anda sendiri dapat mempamerkan kemahiran-kemahiran berniaga secara usahawan melalui real business. Jadi bukan saja teori, tetapi real business bermaksud secara real kena buat jualan lah. Jangan takut, saya pun akan bantu anda macam mana nak jual barang secara real. Dan saya pun dulu saya tak tahu buat apa, saya makan gaji, seronok makan gaji, pesyarah, katalah pesyarah dengan gaji 1,000 lebih. Seronok 1,000 lebih pun dah banyak. Tapi saya tak terfikir untuk sebenarnya saya perlukan benda-benda lain juga, kehendak-kehendak. Keperluan dapat difulfill, but then needs atau kehendak itu perlu juga kita fulfill. Siapa kat sini nak handphone yang best, nak kerusi yang sedap, nak kereta yang sedap, nak beg tangan, nak foundation ataupun skincare yang bagus, semua memerlukan modal. Jadi bila saya fikir, saya tak ada benda tu. Kalau pergi dekat supermarket, pergi tengok beras, cari beras yang paling murah sekali. Kita makan beras yang paling murah is a low quality. Saya nak makan beras yang 10 kilo ataupun 5 kilo RM50. Selalu saya makan yang 5 kilo RM5. Tapi saya teringin tengok je orang ambil. Macam mana orang tu boleh makan sedap ya. Nasi yang sedap. Nasi bila masak dia ada wangi. Saya terfikir macam tu. Akhirnya ada seorang hamba Allah itu, iaitu pelajar saya juga di PJ, yang membuka kepala otak saya punya pemikiran dengan bertanya soalan saja. Satu soalan tu yang membuka minda saya, iaitu cik berniaga apa? Dia tanya. Dia tak tanya mempelikirkan, saya tanya, cik saya nak tanya cik berniaga apa? Masa itu saya tak boleh jawab. Saya sebenarnya tak berniaga apa-apa lagi. So saya rasa malulah, cikgu bisnes tapi tak berniaga apa-apa. Jadi sejak itu saya start untuk mencari bisnes, mencari. Saya menjual pelbagai barang dan akhirnya saya berjumpa produk yang sesuai dengan saya sebab saya rasa produk ini sangat bagus. Dan alhamdulillah produk ini memberikan saya sumber pendapatan sampingan sampai sekarang. Orang kata Asma kan Asma. Nabi kata 9 daripada 10 adalah apa tu? 9 daripada 10 adalah punca pendapatan dari perniagaan. Itu Nabi yang cakap. Nabi sendiri adalah pengembala kambing, lembu kan. Unta saya tak tahulah, tak ingatlah kan. Siti Khadijah juga isteri Nabi pun merupakan peniaga yang berjaya. Sebab itulah antara konsepnya dia cakap 9 daripada 10 adalah punca pendapatan dari perniagaan dan 1/10 sahaja
datangnya daripada makan gaji. Ya, tetapi orang kata walaupun berniaga makan gaji pun ada. Ada orang yang macam gaji seperti saya dan buat part time juga. Jadi kalau makan gaji 1/10, perniagaan 9/10, kita dapat apa di situ? Berapa? 10/10. 10/10. Perfect kat situ. Jadi inilah saya nak bawakan kesedaran pada korang semua. Saya bukan tak nak korang semua menjadi pekerja, tetapi bekerja juga, bekerja untuk dapatkan pengalaman. Ya, ada orang terus nak berniaga, terjun dalam bisnes, tapi terjun tak ada payung terjun. Habis tercedok kat situ je. Macam main PUBG lah kan, ada payung terjun dan sebagainya. Sampai-sampai dah payung terjun ada, sampai kat bawah kena tembak. Sebab apa? Tak ada pendinding yang dia nak buat. So hari ni saya ditugaskan untuk dibayar gaji ni untuk bagi tahu pelajar-pelajar saya di KKTM ni apakah konsep keusahawanan. Nombor dua, apakah macam mana dia orang nak berniaga secara real dengan skills yang mereka ada, display, show the skills. Dan yang ketiga, korang semua kena prepare business model canvas yang sangat simple. Dulu digantikan dengan business plan, tapi sekarang dia panggil sebagai business model canvas yang sangat senang. Okey, setakat ni ini 3 je objektif dalam subjek ni. Sebenarnya subjek ni jarang orang tak dapat A. Kebanyakan dapat A. Korang nak dapat A okey je. Cara nak dapat A sebenarnya sangat mudah. Kepantasan dan buat je apa yang saya suruh. Itu je. Okey, setakat ni okey Alright, okey ke? Okay. Kalau okey, cakap okey. Alright. So kita akan pergi ke tajuk. Kita ada 5 tajuk. Okey. Subjek ni ada 5 tajuk. 5 tajuk yang sangat simple. Tajuk untuk minggu ini adalah entrepreneur mindset. Kita ada introduction to business, business structure dan juga business registration. Okey. Saya yakin semua orang dah lepas 18 tahun, ya. Dan untuk business registration ni sangat senang. Korang semua akan mendaftar sebagai syarikat dalam tajuk ni. Bukan saya suruh-suruh. Last year korang dah daftar. So 1.3 tak ada masalah untuk tunjukkan sijil perniagaan. Okay. Tajuk yang pertama adalah Introduction to Business and Business Structure. So kita akan masuk hari ini 1.1 dan 1.2. Next week kita akan masuk, ya, ataupun esok kita akan masuk Business Management dan Business Model Canvas, Business Component dan juga last kali Business Financial. So Business Management pun sangat simple, 4 jam sangat. So esok kita boleh masuk. Yang paling lama adalah Business Model Canvas, Component dan juga Financial. So subjek ni sebenarnya sangat senang. Kenapa engineer kena belajar subjek ni? Sebab engineer selalu diperbodohkan oleh orang-orang usahawan. Sorry to say, engineer kepala dia sangat bagus, tetapi diorang tidak pandai untuk marketingkan kepala diorang, idea yang ada dalam kepala diorang, yang mana orang bisnes ni tak ada kepala, tetapi dia ada manipulation. Dia pandai memanipulasikan orang, exploit orang-orang engineer ini dengan menyuruh orang engineer ini mengeluarkan idea-idea dan juga inovasi. Dan kalau kita lihat orang-orang yang businessman, selalunya dia bukannya orang yang bijak pandai, tetapi dia pandai merebut peluang. Dia nampak peluang itu, dia gunakan engineer yang terbaik, engineer keluarkan idea dan dia ambil idea itu. Ibarat engineer ni adalah X-Men yang ada. Korang ada kepala yang bagus, tetapi korang tak dapat nak deliver kepala tu kepada keuntungan. Kalau korang sendiri boleh bisneskan kepala anda, bermaksud anda dah cukup lengkap. Okey. Ramai juga yang graduan-graduan di KKTM Petaling Jaya, contohnya Zul Design daripada KKTM PJ, Harel, semua diorang ada kemahiran dan diorang menggunakan kemahiran untuk bisnes diorang. Yang buat Touch and Go di Touch and Go tu, tahu tak Touch and Go? Tahu. Touch and Go tu adalah bekas pelajar PJ yang buat. Dia menciptakan Touch and Go tu untuk kegunaan semua tol di Malaysia. Just imagine Touch and Go tu digunakan. Bayangkan punya banyak profit yang dia ada.
memang jutawan. Sebab apa? Sebab dia sendiri engineer, dia melahirkan idea dan dia mengembangkan idea tu. Bayangkan kalau dia menggunakan idea tu, orang lain macam saya, usahawan, saya nampak, bagus ya idea ni. Saya akan gunakan. Tiba-tiba esok terus jadi produk saya. Nampak? Itulah saya nak business subjek ni dapat memberikan kesedaran pentingnya. Bukan saya suruh korang paksa menjual barang. Tak ada. Tak ada pun saya nak paksa orang jual barang. Saya nak korang ada kesedaran saja. Ya. So, untuk assessment, kita ada 3 assessment. Kenapa suara saya dah serak? Minum air sikit lah. Okay, assessment kita ada theory assignment. Dengan membawa markah 10 markah saja. Yang besar kat sini adalah project ataupun portfolio report presentation yang saya tunjukkan. Okay, kat sini dan juga 17 orang tengok kalau boleh yang dekat dalam Google Meet tu boleh tengok dekat dalam Facebook. Okey juga, saya senang sikit bercerita kat Facebook ya. Itu membawa markah sebanyak 60 markah ya. Project assessment kedua dan assessment ketiga membawa kepada 30 markah sahaja. So itu adalah template untuk anda punya template untuk assessment. So kita akan start untuk waktu ni introduction to business. Korang dah ready dah? Dah ready ke ni? Dah ready. Dah Okay, dah ready dah. Alright. So saya, walaupun gambar saya kabur, tak apalah. Okay. Saya cuba yang terbaik lah. Okay. Alright. So bila sebut pasal business, introduction to business, kenapa orang perlu business? Dalam dunia ni, kita tak boleh paksa semua orang buat business. Kalau semua buat business, siapa pula nak membelinya? Siapa pula pekerja dan sebagainya? Jadi kita kena fikir, kitalah jadi orang business supaya kita boleh meraih keuntungan daripada apa yang kita dapat. Walaupun saya lambat buat business, tapi saya nampak business ni adalah satu peluang pekerjaan. Jangan korang ingat terus nak buat business dan keluar daripada college. Jangan macam tu, sebab credibility untuk korang semua clear pula gambarnya. Credibility untuk orang yang ada diploma, credibility untuk orang yang ada degree akan disanjung tinggi dalam bisnes. Sebab orang tanya, awak ada apa? Awak ada apa? Apa bag yang kita pegang? Ya, ada orang tak ada qualification pun boleh berniaga. Ada orang 1000 dalam 1 lah. Tapi kalau ada qualification lebih baik. Alright, saya nak tanya korang, yang mana datang dulu? Dalam bisnes ada 2 saja entiti. Ada 2 saja kelompok, ya. Kelompok yang 1 dan 2. Apakah kelompok itu? Siapa tahu? Mute ke? Mana ada mute? Saya okey tak mute? Dekat dalam mana mute tu? Dekat team. Dekat team. Macam mana nak buka balik Saya tekan dekat lambang Google Meet. Gambar. Dekat team. Saya dah okey, saya dah buka. Saya dah yang mute all ni. Takkan saya nak buat satu-satu, jenuh lah aku. Okeylah, saya buka lah. Jap. Okey, saya buka saya buka jap. Dekat sini. Macam mana saya nak buka balik korang punya meeting option. Korang tak ada tak boleh cakap Boleh. Unmute. Dah. Saya dah cakap dah. Okey, dah okey lah. Ya Allah, dekat dalam ni rupanya aku tak buka mikrofon dekat team ni. Masya Allah. Habis yang selama ni diorang tengok saya buat apa, bahasa isyarat je. Astaghfirullahalazim. Apa dah jadi diorang ni? Okeylah korang. Alright. Mesti diorang tak naklah pesan kebaik lah kan. Bukan nak cakap nanti diorang letak tu rumah saya ikan ke apa. Tak apa, saya dah buka dah. Alright. Apa-apa pun korang boleh type dekat bahagian ni, dekat dalam Facebook. Saya nak tengok juga korang menulis dan sebagainya. Wow, Yusri nak bagi star pula. Sabar je lah. So, apa-apa pun, korang, untuk dalam bisnes ada 2 entiti sahaja. Okay, iaitu satu dipanggil sebagai
consumer, atau satu lagi dipanggil sebagai consumer dan satu lagi dipanggil sebagai producer. Consumer membuat apa consumer? Consumer adalah meminta, ya. Supplier ataupun producer adalah memberi. Ada orang yang meminta, ada orang yang memberi. Mana yang datang dulu? Yang memberi atau meminta? Minta. Yang meminta. Yang meminta. Betul. Siapa jawab tu? Ifan. Allah terbaiklah Ifan. Saya akan take note nama Ifan. Okay. Banyak star dulu pakcik. Apa dia? Bagi star? Apa bagi star pula? Okey Ifan, tahniah Ifan. Betul. Sebenarnya saya pun lama juga saya memikirkan mana satu datang dulu. Dia tak mungkin datang serentak. Dia sebenarnya kalau ada orang yang supply dulu. Contohnya saya supply ubat apa saya supply ni lah tai cicak lah, tai cicak for example, tai cicak saya supply tai cicak. Saya ni supply producer tai cicak. Tak ada orang pun meminta tai cicak tu. Jadi memang tak mungkin lah ada orang beli. Dia sebenarnya ikut saya punya pendapat dan saya baca banyak bacaan, start perniagaan ni dengan adanya permintaan. Permintaan datangnya dari masalah yang wujud dari mereka. Orang yang wujudkan masalah. Setiap orang ada masalah. Boleh tak Ifan di situ, boleh tak Ifan bagi tahu saya apa masalah? Satu masalah yang Ifan ada. Dah clear dah. Dah clear dah muka saya. Okey. Apa masalah? Ada tak? Siapa yang dekat Discord pun boleh bagi satu masalah? Masalah handphone selalu hilang. Handphone selalu hilang. That is masalah. Okay. Jadi, saya nampak masalah handphone selalu hilang. Handphone. Okay, handphone selalu hilang. Saya menampakkan masalah itu. Jadi, saya sebagai orang yang nak supply, saya nampak ada wujud peluang di situ. Which mean opportunities. Opportunity, peluang yang wujud dengan handphone yang hilang. Dengan mencipta satu dipanggil sebagai GPS telefon hilang atau GPS tracker ataupun apps atau GPS lah, chip. Saya ciptakan satu chip, saya jual satu chip. Chip tu letak dekat handphone ala-ala macam benang sahaja. Ya, letakkan macam benang sikit dekat handphone dan kita boleh trace di rumah handphone kita berada di mana. Jadi orang yang selalu handphone dia hilang, dia akan mencari siapakah supplier yang menjual chip itu. Jadi saya sebagai orang usahawan, saya nampak peluang itu, saya akan jual chip handphone tracker tadi. So bermaksud permintaan datang dulu, baru penawaran akan wujud. Kalau kita lihat sekarang, dulu pernah ada satu viral, Neolofa mengeluarkan susu apa? Pisang. Kurma pisang. Apa dah? Susu pisang. Ramai orang yang buat penawaran, yang jadi pengedar, yang menjual sebab dia nampak penawaran permintaan kat situ terlalu banyak. Dan sekarang kalau dapat lihat musim PKP, semua budak-budak sekolah belajar dekat rumah. Jadi permintaan apa yang paling banyak sekarang yang berlaku? Laptop dengan handphone. Jadi di digital mall itu, dekat Lawyat beratus orang nak beli laptop. Orang semua nampak. Jadi kalau kita jual waktu ini handphone, kita jadi pengedar handphone, pengedar laptop, kita akan dapat keuntungan. Jadi itu dia. Tapi kalau kita waktu ini kita start baru nak buka restoran, orang tak pergi restoran ataupun orang hanya buat take away saja atau masak, itu agak merugikan sebab kita tak nampak lihat permintaan kat situ. Jadi ingat, permintaan datang dahulu daripada masalah. Masalah akan pergi kepada peluang, peluang penciptaan produk dan dari situlah akan wujud penawaran. Penawaran dan permintaan akan bertembung.
akan clash ataupun berjumpa. Jodohnya di mana tu? Jodoh dia. Siapa tahu? Siapa tahu tu? Permintaan dan penawaran ni jodohnya di mana? Semasa jual beli, Jual beli tu berlaku di mana? Penjualan sebelum nak jual beli tu. perjanjian, Berlaku di mana? Lokasi tu, lokasi. Permintaan dan penawaran berjumpa. Di mana dia berjumpa? Ada satu tempat dia jumpa. Dekat mana? Online. Online tu dipanggil apa? marketing, Sikit lagi, sikit lagi. Nak dekat betul. Siapa jawab tu marketing tu? Asma, Asma. Yang online siapa cakap? Awatif. Awatif. Online dan marketing itu sebenarnya permintaan dan penawaran berjumpa di pasar. Dalam English dipanggil market. Dalam pasaran, dalam market, dalam pasaran mereka berjumpa. Bayangkan dalam satu pasar kita mencari mana. Akhirnya kita berjumpa. Sebenarnya konsep dia customer mencari supplier. Tapi sebenarnya kalau orang barang yang tak laku, supplier duduk je menunggu. Manalah tak ada orang datang. Seumpama kita jual nasi lemak dekat belakang rumah. Tak ada orang nampak. Sebab itu ramai orang tak boleh berjaya dalam perniagaan sebab dia punya okay, view lobby admin. Aizat baru sampai Okay. Ramai orang yang tak boleh nak berjaya, dia punya barang tak laku sebab dia sebagai producer dan supplier, dia tidak mencari customer dia. Customer mencari kita. Mana ni orang yang jual tracer, chip nak tracer, handphone hilang ni, mana. Tak ada orang. Sebab kita ada, kita tak mencari. Sebab itulah wujudnya platform-platform marketing, market seperti Shopee, Lazada itu. Itulah market dia. Tempat pertemuan di antara pembeli dan penjual. Yang mana kedua-duanya sedang membawa sesuatu. Pembeli membawa apa? Siapa nak jawab? Pembeli membawa duit. Pembeli membawa duit. Penjual membawa produk, produk. Macam tu. Siapa jawab tu? Muhaimin. Muhaimin. Jadi bawa duit, bawa produk. Bila dia sampai dekat pasaran, diorang akan bertukar barang, bertukar sumber. Produk akan diberikan kepada pembeli. Pembeli sebagai ganjarannya akan memberikan duit kepada penjual tadi. Dulu konsep ni tak ada. Sebelum tak ada duit, kita panggil sistem barter. Saya bagi awak ayam 2 ekor, awak bagi saya beras 1 kampit. Okay, nice. Sebab kadang-kadang tak susah nak menilai value, sebab itu duit tu dicipta untuk menilai value. Ada orang, saya bagi awak seekor ayam, saya teringin nak makan lembu, seekor lembu. Kan tak sesuai dari segi value tu. Sebab itu duit itu dijadikan alat monetary kepada pembeli untuk menilai barang itu. Jadi duit akan ditukar dan barang akan ditukar. Jadi apa yang pembeli dapat sekarang? Dapat barang kan? Dapat barang dan penjual dapat duit. Ada 2 keuntungan yang akan ada di sini. Apakah keuntungan dia? Pembeli akan dapat keuntungan apa? Keuntungan para yang dia nak. dapat menyelesaikan masalah dia. Dapat menyelesaikan masalah dia. Betul, dapat barang tu yang kita panggil sebagai keuntungan satisfaction. Dapat memberikan kepuasan kepada pembeli. Pembeli dapat membeli barang tu, dapat puas. Aku dapat guna barang ni, puasnya. Dapat minum air, puas. So, pembeli dapat manfaat kepuasan. Penjual pula dapat kepuasan apa tu? Dapat keuntungan apa? Dapat duit dah. Yes, dapat keuntungan dipanggil sebagai material. Dapat keuntungan material kepada dia. Jadi, pembeli dapat keuntungan bukan material, iaitu kepuasan. Penjual dapat keuntungan material, iaitu duit. Jadi, nampak kan peralihan benda tu? Dan circulation ini berlaku secara circulation. Bermaksud, dia berpusing. Dan penjual pula akan jadi pembeli. Pembeli pula akan jadi penjual. Macam itu. Kejap saya nak accept
kawan-kawan korang yang baru sampai. Terima kasih. Saya akan accept Irfan. Terima kasih Irfan. Okay. Wah, dah clear dah saya punya gambar. Alright. So, sekarang nampak ya? Boleh ya? Boleh ya korang? So, sekarang ini, konsep dia sekarang, kita dah ada produk. Kita nak menjual, tak ada orang membeli. Sebab apa ya tak ada orang membeli tu? Sebab apa? Yang tadi saya nak cerita. Sebab apa tu? Siapa nak jawab? Mungkin dia jual produk yang tak mendapat sambutan. Betul. Katalah produk tu memang dapat sambutan. Contohnya yang macam tadi, susu Nolofa. Semua nak. Semua jual. Ada 10 penjual, 9 laku. Satu tak laku. Satu orang ni tak berjaya jual. Kenapa dia tak berjaya jual? Sedangkan 9 orang lagi tu berjaya je jual. Sebab terlalu ramai orang menjual. Macam supermarket ramai je menjual. Tapi boleh juga. Buat marketing. Sebab orang yang menjual, dia duduk belakang rumah menjual. Dia tak pergi pun kat rumah orang. Dia tak pergi pun menziarah tempat yang ramai orang. Contohnya saya jual aiskrim Malaysia. Tahu kan yang RM1 tu kan? Dulu posen je zaman saya dulu. Aiskrim Malaysia. Saya jual dekat belakang rumah. Ada tak orang lalu kat belakang rumah? Tak ada kan? Tak ada kucing. Ada kucing je. So, saya pergi jual kat kucing. Nah. Nyau pun tak ada nak tengok. Sebab dia tak makan pun aiskrim tu. Kat mana saya nak jual aiskrim ni? Di sekolah waktu budak habis sekolah. Budak baru sekolah. Dekat taman-taman budak main basikal. Dekat depan supermarket ada budak-budak keluar. Saya jual kat mak dia. Itulah dinamakan tempat lepak. Diorang penjual tidak pandai mencari tempat lepak untuk diorang lepak. Contohnya saya dulu, masa saya sebelum tersedar ni, saya jual Tupperware. 2 bulan saya tak boleh nak jual, tak ada orang beli. Saya kata macam mana aku nak jual ni Dah penat dah membuat promosi dekat Facebook. Tak ada orang nak menjual. Tak ada orang nak membeli. Lepas tu saya bagi alasan macam tadilah. Ramai kot orang menjual, tak ada orang nak beli. Sebenarnya saya sendiri yang tidak pergi melepak dekat tempat orang yang nak beli. So, saya start untuk fikirkan siapa ya orang yang beli Tupperware saya ni Agak-agak siapa yang beli Tupperware saya ni? Mak-mak, perempuan. Itu pemikiran saya dulu, perempuan, mak-mak. Tapi sekarang semua adalah bukan perempuan, lelaki pun beli. Tapi saya pergilah kat perempuan-perempuan. Dekat mana mak-mak, perempuan-perempuan ni duduk? Akak-akak ni duduk. Lepak. Dekat mana? Dekat grup-grup kat Facebook, kat mana dia duduk? Ni dekat online lah. Kita buat kat online. Dekat mana? Wasip bawah. Grup makcik bawang, grup memasak, grup IKEA, grup suri rumah se-Malaysia, grup wanita usahawan, grup wanita teranaya, grup janda, grup ibu tunggal, grup apa-apa saja yang ada wanita duduk, dekat situlah saya masuk untuk menjual. Saya tak mungkin pergi dekat grup-grup abang rempit, abang sado. Lepas tu apa? Abang kawasan, abang 3 line, 4 line, 5 line. Tak mungkin saya masuk kat grup tu. Ataupun grup beli handphone, grup tayar, grup kereta. Tak mungkin. Itu bukan prospek grup yang betul. Jadi saya tukar saya punya strategi. Saya pergi saja dekat grup-grup tu dan berkenalan saja. Hai, apa khabar korang semua? Saya buat macam tu. Apa khabar? Nama saya Syam Putra. Saya ni ada jual Tupperware. Kalau korang sudi je lah masuk. Dekat situlah orang start kenal lelaki pertama di Malaysia yang gunakan platform online untuk berniaga. Memang struggle, orang nak percaya. Tetapi saya buat dengan konsisten dan akhirnya saya menjiwai diorang dan diorang percaya pada saya. Itulah saya rasa selepas 2 bulan saya dapat tahu. Dekat mana diorang lepak. Sekarang saya menjual produk hari raya bulan puasa, saya jual kurta. Dekat mana orang kurta ni duduk? Adakah si rumah juga?
Dekat mana orang pembeli kurta ni? Masjid. Dekat masjid, dekat surau, kan? Dekat mana lagi? Dekat orang yang nak mungkin nak kurta, nak orang yang suka orang-orang yang suka tazkirah pagi, orang-orang yang suka macam perwatakan yang baik, bahagian anak soleh, ala-ala ustaz-ustaz, ada juga orang bahagian yang lelaki romantis. Apa-apa yang kita nampak orang tu. Boleh tak saya jual kurta ni? Saya nak jual dekat grup tokong Cina atau kuil. Tak. Tak boleh. Sama juga macam orang Cina. Dia tak mungkin masuk dekat dalam masjid. Dalam masjid tu, nah saya nak jual ni, colok Cina ni. Nak beli tak? Nak beli. Tak mungkin orang beli. Sebab salah pasaran. Salah tempat yang kita buat. Jadi kita first kali, kita kena tahu kat mana pasaraya yang ada pengguna itu ramai. Ya. Ada juga pasaraya yang kat situ semua bocah-bocah je. Budak-budak tak ada duit. Kan? Kita masuk kat situ. Loving couple lah, apalah. Tak mungkin Tupperware akan terjual. Ya. Kalau kita pergi masuk dalam tu, mungkin kalau kita jual UC, Diamond, Skin, account dan sebagainya, Mobile Legend ke apa ke, mungkin boleh berjaya. Itulah namanya kita kena sasaran kita tepat kepada tempat kita nak jual. Alright, boleh ya? So sekarang kita akan belajar sedikit lagi tentang kita dah tahu tempat dia. Tempat tu kita dah tahu pasaraya, and now kita nak fikirkan siapa yang akan beli dalam ramai-ramai tu. Jangan risau tentang persaingan yang ramai. Saya lagi suka kalau ramai orang bersaing. So bila ramai bersaing, kita akan dapat copy the idea from the proven success yang ada. Masa zaman saya dulu, saya duk stalker siapalah yang berjaya dekat dalam internet ni. Aku nak tiru strategi dia jual Tupperware. Tak ada. Akhirnya saya sendiri buat based on pengalaman. Buat blog dan sebagainya. Akhirnya blog saya tu dapat kata carian pertama di Google. Nanti kita akan masuk untuk blog. Okay. So untuk waktu ni, saya nak share sikit. Kalau kita nak berniaga, kita kena tahu siapa prospek buyer kita. Siapakah orang yang kita akan akan kita jual. So saya nak korang komen dekat dalam tu. Cik Awa, terima kasih Cik Awa. Perniagaan apa yang terlintas? Nak jual barang apa dekat dalam Facebook tu? Boleh tak? Tulis kat situ. Baguslah Cik Awa ni bagi nota kat situ. Dekat dalam Facebook. Tulis kat situ. Okay. Perniagaan apa yang korang terlintas? Produk apa yang nak dijual? Supaya saya nampak produk tu dan kita akan analisa. Ya. Okay. Cepat. Produk apa tu? Saya nak jual air boba hipster. Wow. Okay. Lain. Irfan yang pertama. Lagi siapa lagi? Yang boleh menyaksikan saya di Facebook ya. Kita bersiaran juga di YouTube. Saya akan upload saya punya kelas ni di YouTube. Okey, kita dah 1 jam dah stability. Okey, cepat. Kokoja, beta fish. Makanan seperti corn dog, ice cream. Perfume Cik Awal. Okey, lagi. Nah, itu je. Punyalah 28 orang. Itu je yang tulis. Ya Allah, itu aku. Tak apalah. At least yang tulis ni adalah dia punya percentage markah. One day kalau dia apa-apa berlaku, Cik Syam, kenapa Cik Syam saya dapat C je subjek business ni? Saya ni memang pandai tau. Kenapa C? Dah awak masa saya buat kelas tu awak tidur. Tak ada bawa tulis kat situ. Facebook mana. Tak ada. So ini bukti untuk korang lah. Untuk saya print screen. Biskut viral, cookies, baju Melayu. Short and blouse. Pakaian fashion. Lagi siapa lagi? Cantik phone. Cantik phone tu apa? Cantik phone. Oh, Tupperware baca-baca. Janganlah jual Tupperware. Tupperware ni
satu daripada 100 orang lelaki yang boleh jual. Nanti saya tunjukkan macam mana nak berniaga tarawih. Okay. Phone. Oh, jual phone. Okay. RM1 nak beli phone macam pakcik. Hey, aku punya phone pula. Itu pula dia pergi ceritanya. RM1 boleh, berniaga boleh. Bukannya satu je boleh beli, dua pun boleh beli, cok. Kan. Satu untuk main game, satu untuk belajar, lagi yang ketiga untuk call, yang keempat untuk tengok TV, yang kelima main lagi. Takkan aku nak cerita semua. Aduh, korang ni. Korang ni lawak lah korang ni. Okey, kejap. Ada pula handphone aku satu lagi ni. Oh, ada lagi. Alright, korang. Dah. Accessory creator, PC gaming. Okey. Kadang-kadang kita jual, kita boleh rasa kita minat jual. Tetapi kita kena analisis tadi. Saya cakap, kita kena survey. Kita kena tanya orang masalah apa. Tapi start dengan apa yang kita nak jual. Hai. 1 jam dah. Aku rasa suara dah hilang lah. Macam mana ni? Okay. So, saya tertarik dengan Irfan nak jual baju batik. Baju batik. Baju batik. Irfan di talian. Siapa Irfan? Irfan di talian. Adakah Irfan dekat dalam ni? Ada. Irfan nama apa kat situ? Irfan Nashrih. Nashran. Nashrih. Korang tulislah nama betul-betul korang. Penat saya tulis nama betul-betul. Nashri tak ada pun nama. Ada. Mana nama korang? Dekat dalam Discord ke dekat dalam Meet? Tim. Oh, dalam tim. Okay, Irfan. Okay, bagus. Okay, Irfan. Sekarang ni, saya nak tunjuk ni. Oh, tapi Irfan tak nampak. Saya nak buka ni, jap. Ni dia. Kita panggil sebagai customer avatar tak, Irfan? Saya nak buka tim ni, saya nak share. Kejap. Saya nak share. InsyaAllah boleh saya share dekat sini. Okay. Alright. Dekat. Tak boleh lah kalau saya buka tim ni, saya share. Dia jadi lock saya punya ni. Jadi tak apalah, korang tengok dekat Facebook ya. Alright. Kenapa muka saya terberhenti di situ? Ya Allah, apa dah jadi? Kenapa tersentil aku punya lidah macam tu? Okey. Sekejap ya, saya stop. Okey dah. Okey. So, kita akan dia tak bergerak lah pula. Macam mana muka saya tak gerak? Korang, muka saya bergerak tak korang? Dekat Facebook. Tak bergerak lah. Tak gerak. Tim bergerak. Tim bergerak. Lagging kan? Tak apalah. Okey dah. Okey dah. Alhamdulillah, okey juga. Okey. So sekarang ni dekat dalam Facebook saja yang boleh nampak saya punya nota. Okey, korang boleh bawa lah tengok Facebook saya ni ada dekat dalam grup WhatsApp. Okey. So avatar ni kalau orang putih panggil customer persona atau buyer persona. Buyer persona ni dia merangkumi 2 bahagian sahaja, iaitu dia ada banyak, tetapi dalam ni yang paling simple kita nak define ideal customer dengan cara demographic dan psychographic saja. Demographic ada 4. Ada 4. Kenapa aku boleh menguap Okey, psychographic ada 4. Okey. Maklumlah daripada pagi tadi bercakap 4 jam tak berhenti. Okey. So kita kena Irfan di talian. Ada. Okey, Irfan nak jual apa tadi Irfan? Baju batik. Okey, sekarang berlokasi di mana Irfan? Lokasi Irfan. Rumah. Rumah tu di mana? Lokasi daerah tu? Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang dekat mana?
Seberang perai. Seberang perai nampak bandar bandar seberang perai utara, seberang perai kan. Nampak dekat-dekat dengan Perda semua kan. Jadi nampak kawasan tu adalah kawasan maju. Okey. Nombor 2, okey, orang ni kita nak fikirkan orang yang nak beli baju batik orang tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Umur dia berapa tahun? Anggaran. 25 hingga 30. Okey, 25 hingga 30 tahun. Maksudnya yang agak dewasa lah Bukan bawah 25. 25 hingga 30 tahun. Macam mana dari segi dia punya pekerjaan dia? Dia bekerja sebagai apa agak-agak? Cikgu ataupun kerja swasta. Kerja swasta, eksekutif lah. Yang ada degree ke ada diploma? Dua-dua boleh. Ya, maksudnya bukan SPM lah. Bermaksud dia cikgu, diploma, cikgu dan juga eksekutif ni dia ada diploma ataupun degree. Jadi kita nampak tahu dia kerja kira medium. Pendapatan dia anggaran pendapatan adalah 2,000 sehingga 3,000 Cikgu gaji macam itulah. Jadi kita tahu dia ada gaji 2,000 ke atas. Dia berlokasi di seberang perai. Dia kerja sebagai government, cikgu dan ataupun eksekutif. Dan kalau lagi tepat, dia cikgu, settle. Okey. Gender dia lelaki dan dia berumur 25 hingga 30 tahun. Dapat gambaran tentang fizikal dia. Fizikal, tentang material, tentang dia punya status. Orang ni dah berkeluarga ke belum? Keluarga. Mungkin belum lagi. Kalau belum lagi, kita tahu dia ada banyak duit. Okay. So, dia tak ada komitmen Okay, dari segi psikologi pula. Okay. Personality dia macam mana? Adakah dia jenis yang dia stylo? Ataupun dia macam selekeh-selekeh mak ayam, bapa ayam? Kak Mina, Bapak Mina tu. Dia macam mana personality? Personality dia bergaya ke ataupun biasa-biasa je? Dia kemas lah. Depan orang ramai tu. Yang kelas, yang ada kelas. Okay. Dari segi dia punya attitude, dia jenisnya macam mana? Attitude dia. Dia jenis yang cara cakap dia tak elok ke? Ataupun attitude dia nampak sopan santun, gentleman ke? Ataupun macam selamba je cakap mencarut-carut. Weh, ni. Ke macam mana gambaran tu? Dia sosial lah dengan orang ramai. Sosial, dia boleh bercakap, Tetapi dia bukan jenis yang nampak budak-budak mungkin lah macam rempit, berbelesiran, gelandangan. Dia bukan macam tu. Dia ada eksklusif tetapi tidak macam datuk-datuk. Dia macam biasa-biasa je kan. Dari segi minat dia minat apa? Bercakap. Selain daripada bercakap, dia minat apa? Makan ke? Melancong tak? Minat tak? Melancong, menyanyi, memancing. Melancong, menyanyi, memancing. Wah, 3M gitu Dan yang terakhir sekali, dia ada pelibatan tak di dalam, dia minat tak soal politik ni? Tak minat. Okey, nampak tak gambaran tu orang tu macam mana? Dia seorang yang 25 tahun ke 30 tahun, agak muda, ada pendapatan. Baju batik yang saya nak jual ni kepada dia berharga 5,000. Kan? Agaknya dia boleh beli tak, Ifan? Tak. Dia nak beli tak? Baju batik saya ni 5,000. Nak tak? Tak. Tak mungkin. Sebab apa? Gaji dia sebulan pun baru 2,000. Dia tak mungkin boleh beli 5,000. Sebab itu, kita kena melihat dari segi itu. Dan katalah, saya nak jual baju batik kepada dia berharga RM5. Dia nak beli tak? Nak. Kenapa pula nak? Dia mampu. Dia mampu, tetapi baju itu terlalu teruk. Untuk dia yang ada duit, dia stylo. Awak cakap tadi dia stylo. Dia kerja sebagai orang yang ada kerja cikgu, kerja government, kerja eksklusif. Dia tak akan ambil baju tu. Baju yang RM5, 50 sen, satu. Dia tidak akan ambil. Dia akan beli baju yang bernilai RM50. Sebab kemampuan dia kat situ. Jadi bila kita dah tahu orang tu, kita boleh jual baju yang berapa harga kepada orang.
Jadi prospek kita melihat kepada avatar dari segi pendapatan dia juga. Kalau kita nak jual, ada orang kuih raya sama je. Kuih tu buat pakai tepung, pakai mentega, semua sama. Tapi kenapa jual dekat orang kaya, harga mahal gila. Satu balang 100, orang kaya beli je. Tapi jual kepada orang yang tak berduit, RM10 pun minta tawar. RM5 dah lah bang. Sebab avatar dia salah. Kalau kita nak jual kepada orang yang ada pendapatan, yang high level, kita punya penampilan pun perlulah mengikut kehendak dia juga. Ya, sebab itu orang kaya, dia bukan tak nak beli yang murah-murah tu. Tetapi diorang menganggap bahawa diorang ada duit dan diorang boleh beli benda itu dan dia anggap benda yang murah tiada berkualiti. Ibarat reduce to clear. Jadi kalau kita nak menjual barang, kita menjual barang kepada orang yang dekat dalam platform yang banyak utang, yang tengah cari pinjaman, dia tidak akan beli sebab diorang pun tengah mencari pendapatan. Terima kasih Irfan kerana dah mute ya. Nanti saya tanya lagi Irfan ya. Jadi avatar ini mencerminkan prospek kita untuk kita jelmakan dia secara real. Prospek kita tu. Dan kita dapat lihat okey. Dan kita dapat lihat macam mana kita dapat menguasai bakal prospek kita. Dan anda semua kena tahulah tentang macam mana kita nak menjelmakan avatar. Jadi tugas kedua anda adalah membuat avatar. Avatar tentang prospek anda. Apakah avatar yang anda akan buat? Ya? Sekejap. Di situ ni. Okey, korang kena buat avatar. Avatar tu bermaksud korang kena tuliskan produk apa, avatar tuliskan location kat mana dan sebagainya dalam satu buku surat. Conteng saja dan masukkan dekat dalam saya punya group yang saya telah sediakan. Okey, group yang saya sediakan adalah group di Startup Enterprise. Ini grupnya. Okey, masukkan dekat dalam ni. Tugasan kelas D dan E. Okey. Masukkan kat dalam ni seperti mana kelas-kelas lain buat ni, ya. Ni contoh ya. Wah, terbaiklah Lutfi ni. Nampak? Dia punya terminda. Inilah dia yang akan menyebabkan saya tak boleh nak cakap no untuk A kepada dia. Kalau dia boleh buat benda ni, ya Allah, sasalah A dalam tangan. Ya. Laju, pantas. Ya, mengatasi orang lain. Korang tengok yang ni. Contoh yang dulu-dulu punya student. Nampak? Buat live. Tak suruh pun. Buat live. Nampak? Zainul. Buat live ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dia aja buat live. Nampak? So ini kita akan buat nanti. So untuk hari ni kita ada 3 saja homework yang saya akan bagi kat korang selama setengah jam nanti. Yang pertama, okay, saya akan buka ya. Avatar mencerminkan prospek kita. Yes. Cik Awal ni baguslah. Okay. So, tugasan anda adalah nombor 1 adalah tugasan ya. Tugasan. Nombor 1 adalah buat mind map. Apa yang saya cakap tadi, mind mapping. Nombor 2, buat tentang avatar. Customer avatar. Bagi tahu barang apa yang nak dijual. Apa customer avatar yang ada. Okey. Buat 2 bahagian. Demographic dengan psychographic. Buat macam tu. Dan nombor 3 adalah pengenalan diri. Intro diri. Okey. Intro diri ni mudah saja. Ada 5 part anda perlu intro. Nombor 1, intro diri ya.
Saya buatkan ya, sekejap. Nombor 1, intro diri. Okey. Nombor 1, bagi tahu nama. Nombor 2, anda ceritakan lokasi anda berada. Okey. Nombor 3, anda ceritakan anak keberapa. Daripada berapa. Nombor 4, tarikh lahir. Untuk senang saya nak kirakan potensi anda. Dan yang kelima, anda kena ceritakan warna kegemaran anda untuk personality anda. So ini semua kajian yang saya akan buat untuk anda. Apakah potensi anda, anda jenis macam mana. Okay, so ini dia tugasan untuk intro diri di dalam video ya. Contohnya, hai, nama saya Syamdar Razali, saya berlokasi di Petaling Jaya, saya merupakan anak keempat daripada 8 beradik. Tarikh lahir saya 15/11/1969 dan saya suka sangat warna biru. Sudah cukup. Itu je saya nak dengar presentation introduction diri yang sangat-sangat bagus dan masukkan dekat dalam Facebook ini sebagai bukti yang anda ada masuk. Okey? Bukti. Contohnya yang ini. Lutfi ni siap dah. Kenapa lah suara kau berbisik tu, Lutfi? Tak apalah. Biar je lah dia berbisik. Saya cuba dengar macam tu kan. Okey. Cerita macam itu saja. The way you nak cerita boleh dalam English atau Malay atau campur-campur, it's up to you. Okay, boleh. Nampak? Confidence saja. Cerita saja. Okay. Sebab tu saya baru saja try untuk menggunakan kemahiran saya untuk adapt real situation di dalam platform yang mendapat nombor 1 dekat dalam di dunia sekarang. Kalau kita nak jual barang platform nombor 1, cuba teka. Platform nombor 1 apa? TikTok, betul. Nombor 1 sekarang dimenangi oleh TikTok. Nombor 2? Facebook. Nombor 2 adalah Instagram. Nombor 3 adalah Twitter. Nombor 4 adalah YouTube. Dan nombor 5 adalah Facebook. Jadi Facebook nombor 5. Orang tua je pakai Facebook ni. Orang muda sekarang pakai Instagram dan juga TikTok. Sebab itu saya terdorong untuk buat TikTok saya. Dan saya rasa belum terlewat untuk saya buat TikTok. Alhamdulillah saya dah berjaya buat TikTok. Orang kata TikTok ni lara, maksiat. Tetapi kita nak gunakan TikTok ni untuk apa? Kita kena tahu. Kita nak menggunakan TikTok ni. TikTok yang saya gunakan ni untuk apa? Saya nak gunakan ni untuk market diri saya. Nak marketing, branding. Dan Alhamdulillah untuk 5 hari membuat TikTok, saya berjaya mendapat followers 15,000 dalam masa 5 hari. Sedangkan saya buat Facebook dalam gaming baru 5 bulan. 5 bulan saya punya Facebook. Saya tunjuk ya. Facebook saya 5 bulan dalam gaming. Saya nak tengok jap. Baru mencecah ke angka. Sekejap saya tengok ya. Okay, ni saya punya Facebook. Okay, ni dia. Baru 5 bulan. Tadi 5 hari 15,000. Ini 5 bulan agak lambat sedikit. 5 bulan saya mendapat 89,960 orang yang subscribe dan follow saya. So saya dapat tahu memang betul. Facebook nombor 5. Nombor 1 5 hari je buat boleh dapat 15,000. Dan kita kena ingat kalau kita buat TikTok tu bolehlah nak menari orang muda. Tapi macam saya tak sesuai lah nak gelik macam tu. Tak sesuai. Saya boleh bercerita tentang perkara-perkara macam ni. Perkara-perkara yang mana kalau korang dapat lihat kat sini. Yang paling banyak kat sini. Kalau tengok adalah posting saya tentang degil dan baran.
yang mendapat 304,000. 304,000 hanya bercerita dalam masa 5 saat sahaja boleh mendapat tontonan sebanyak 300,000. Bayangkan 300,000 tu mendapat cerita pasal elemen air pun mendapat kat sini 197,000. Jadi kat sini siapa yang ada TikTok? Siapa sini ada? Tak ada, korang try buat. Saya dulu pun macam tu juga, macam korang juga. Alah TikTok ni orang mengada-ngada. Tak ada. Sebenarnya Bigo, TikTok, Bigo dah menduduki tangga ke-6 sekarang. Dia akan naik Bigo itu. Kalau kita jenis yang mana yang kita pandai berfikir, seperti pisau. Kalau kita fikir untuk mencederakan orang, tercederalah orang itu. Tetapi kalau kita gunakan pisau itu untuk memotong bawang, kita dapat masak makanan dengan baik. Apa juga platform yang kita gunakan, Wak Emma, sekalipun platform untuk kita, katalah platform untuk kita, contohnya aplikasi mengaji. Kalau situ ada chatting yang tak elok akan jadi tak elok juga. Jadi benda itu akan elok bila mana kita sendiri yang akan menentukan TikTok itu baik atau tidak. Jadi saya menyeru juga untuk next kita akan belajar untuk buat TikTok. So prepare untuk install dan juga daftar TikTok, bukan susah sangat. Hanya senang saja ke synchronize dengan korang punya Facebook saja. Okey korang. Apa ni? Tahniah. Terima kasih. Tahniah lagi. Alright. So apa-apa pun saya tinggalkan korang dengan assignment, dengan tugasan, 3 tugasan tadi. So saya nak masuk dekat dalam kita punya Meet untuk ambil gambar. Sekali lagi, gambar yang terakhir untuk waktu ni. So boleh buka, kita nak habis kelas dah. So boleh buka ni untuk tadi gambar sebelum. Ini selepas pula. Cepat. Cepat. Nampak ada orang bagi saya hadiah. Ferrero Rocher. Cepat. COD. Satu je pun tinggal. Orang bagi saya sebab birthday saya. Alright, dah. Aiman senyum sikit. Alright, saya akan ambil gambar. Bermaksud yang ada gambar ni saja yang hadir ya. Okay. Okay. Get ready. 1, 2, 3. Lagi satu kali. 1, senyum. 1, 2, 3. Okay. So, saya harapkan dua-dua kelas akan berjaya. So, saya letakkan kat situ senang kan. A dan B. Oh, lain-lain Okay, saya buatlah lain-lain. Saya buat ke lain-lain. Kelas 1... senanglah 1D dengan E senang. Saya nak refer kan. Saya buatlah macam ni lah. 1D dengan 1E saya buat separate ya. So saya senang nak ambil attend ni. Nak ambil, orang kata apa tu? Nak tengok siapa yang buat. Okay. So saya akan buat kat sini. Untuk sesi perkenalan kat sini. Sekejap ya. Saya tunjuk sekejap. Alright. Saya akan buat kat sini. 1D ya. 1D. All the best. Masukkan 1D perkenalan diri di situ. Dan 1E. Okay. Alright. So, 1A, B, C, D. Okay, dah. Lepas tu, my mapping. Okay. My mapping pula, kita buat juga. Kat sini, my mapping 1D. Dan my mapping 1E.
Dah. Settle. 1 DE, 1 DE. Pengenal diri, 1 C. Mind mapping, 1 C. Okay. Alright. So, apa-apa pun kita akan berhenti waktu ni. Saya akan berikan korang kesempatan untuk menghasilkan buah tangan korang sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Ada soalan setakat ni selain daripada korang dah penat mendengar? Tak ada kot, semua okey je. So, okey je. Tak ada soalan sangat jelas. So, start waktu ini. Cubalah nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi saya di dalam WhatsApp tu. Saya cuba akan buka sebaik-baiknya. Alright, thank you so much korang semua. Jumpa lagi di hari esok Kita ada kelas esok 1E ada esok. Yes. 1E pada pukul 2 petang. InsyaAllah kita akan bersiaran esok di 2 petang. So, jumpa lagi. Saya insyaAllah 2 petang esok. So, saya akan off kat dalam Facebook.